Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyati alaihi salatu wassalam, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa li masyayikhina wa li muallimina wa jami'il muslimina wal muslimat. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'hinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabi ummi wa ala ali wa sahbihi barik wa sallim taslima biqadri asmati bidhatika fi kulli waqti wa hin. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Tuan Imam dan Bilal yang dirahmati Allah SWT, dan pengurusi Lejatan Kuasa Surau, tuan-tuan dan tuan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Allah masih lagi memberikan kita kenikmatan beribadah, terutama di penghujung dalam bulan Sya'ban. Kita mencari keberkatan bulan Sya'ban untuk kita menuju ke bulan yang paling istimewa, iaitu bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, kesihatan, kenikmatan dalam kita menjalankan ibadah setiap hari, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rahmat, ya, dan kasih sayangnya sehingga kita dapat menemui Syahrul Mubarak, Syahrul yang penuh dengan keberkatan, Syahrul Ibadah, Syahrul Maghfirah, iaitu bulan ibadah dan bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah SWT di bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita pagi ini akan membincang, ya, tajuk yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah terhadap para walinya. Ini sesuai dengan firman Allah yang Allah SWT sebutkan, Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik pemeliharaan, dan dialah yang maha pemberi kasih sayang. Ini kepada para kekasih-kekasihnya. Ini ayat yang Allah SWT jelaskan. Okey, baik. Dr. Aid Abdullah Al-Qarni dia menyebutkan di awal pembahasan ini, ya, dengan segala puji bagi Allah dan selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'da. Pada beberapa lembaran berikut, saya ingin memaparkan, ini tulisan daripada dia, beberapa contoh dan teladan pemeliharaan perlindungan Allah kepada para walinya. Ini waliullah ni maknanya orang-orang yang bertakwa yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu orang-orang yang melaksanakan segala tuntutan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia ini wali, maknanya dia ini dan mendapat perlindungan Allah bukan setakat
dia melaksanakan perintah-perintah wajib, tetapi segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, maka itulah yang dia laksanakan. Ini para waliullah. Perintah Allah wajib memang dilakukan. Akan tetapi fi sudurihim, dalam hatinya itu mempunyai rasa kasih sayang dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, dia akan mewajibkan dirinya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu barulah dia merasakan apa? Jiwa dan raganya secara zahir dan secara batin sentiasa ibadah kepada Allah. Ya, sentiasa ibadah dan mengingati Allah. Jadi itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagai orang-orang yang mendapat perlindungan daripada Allah, iaitu orang-orang yang bertakwa dan orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah, itu pun adalah orang yang bertakwa. Itu dia. Maka disebut di sini kerana Allah adalah zat yang memelihara lagi maha menjaga segala sesuatu, dan Allah juga maha penolong. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga. Dia kalau misalnya menjaga ni, menjaga zahir dan batin kita. Dan dia adalah maha penyayang antara para penyayang. Baik, kata-kata ini diucapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atas cerita yang berlaku kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Ini cerita Nabi Yaqub. Ini rentetan sejarah, tuan-tuan. Permulaan, ya, adanya Bani Israel itu daripada keturunan Nabi Yaqub. Kalau Nabi Muhammad, dia keturunannya daripada Nabi Ismail. Dan kedua-duanya itu adalah daripada Khalilullah. Siapa kekasih Allah ini yang digelar Khalilullah, iaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, lepas tu Nabi Ismail, Ayub, lepas tu kemudian Nabi Yaqub. Kemudian di sini Nabi Ismail, daripada Nabi Ismail tidak ada Nabi, semua ni adalah Ahlul Fatrah. Dia kata Ahlul Fatrah iaitu keturunan daripada Nabi Ismail yang tidak menyembah berhala. Ini mereka semuanya sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu susur jalur keturunan Nabi Muhammad. Sedangkan daripada Nabi Yaqub ke bawah itu nanti ada Nabi Sulaiman, ya. Kemudian Nabi Daud, Yusuf, dan sampailah ke bawah tu nanti ada Nabi Musa, Isa, dan sampai ke bawah. Itu semuanya, ya, nabi yang tak disebutkan dalam Al-Quran, ya, secara inilah wajib, iaitu contohnya Nabi Daniel ada, kemudian Nabi Khidir ada, tu semuanya tu daripada Bani Israel. Okey. Jadi disebutkan di sini kalimah oleh fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin, itu diucapkan oleh Nabi Yaqub alaihissalam terhadap anak tercintanya yang sangat tampan, iaitu Yusuf alaihissalam. Saat dia kehilangannya. Kan Yusuf dengan saudara-saudaranya, ada Bunyamin dan yang lainnya. Mereka ni membawa Nabi Yusuf. Ya. Kerana apa? Kerana iri hatilah. Nabi Yusuf ni orangnya pandai, kemudian tampan. Jadi macam mana nak supaya Yusuf ni kita hilangkan. Kita hilangkan dia daripada keluarga. Saudara-saudara Yusuf mengatakan Yusuf sudah dimakan oleh serigala. Demi Allah, sama sekali
serigala tidak pernah memakannya. Ada juga yang berpendapat bahawa Yusuf alaihissalam hilang ditelan padang pasir. Demi Allah, dia sama sekali tidak ditelan oleh padang pasir. Jadi pada waktu itu Nabi Yaqub kata apa? Apabila diberitahu kepada anak-anaknya, Yusuf dah meninggal dunia dia. Nabi Yusuf kata, apa dia? Kami jalan-jalan macam ini, kemudian dia dah di belakang, akhirnya dimakan oleh serigala. Pelik kan? Macam mana boleh makan macam tu? Macam mana kamu tak jaga dia? Atau dia sebenarnya ada yang pendapat lain katakan, ya, Yusuf ni dia tertinggal, kemudian kami pun tak dapat kesan dan dia mati. Tapi Nabi Yaqub kata, "Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahim." Allah Maha Pemelihara, Allah Maha Pelindung. Allah yang akan menjaga Yusuf. 100% aku yakin bahawa dia tidak mati. Ini yang dikatakan oleh Nabi Yaqub. Kemudian di pihak lain, maknanya ada pendapat lain yang mengatakan, ada juga orang yang mengatakan bahawa Yusuf alaihissalam pergi meninggalkan saudara-saudaranya, bapanya dan keluarganya, kerana dia telah marah, murka dan geram terhadap mereka. Ini khabar-khabar, ya, yang pendapat yang mengatakan begitu. Akan tetapi yang sebenarnya dia pergi dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala supaya merealisasikan sebuah ketentuan yang mesti akan berlaku. Ini sebenarnya lah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji setiap para rasul itu akan mendapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu apakah kedudukan, ya, makom yang akan diberikan oleh para rasul ini apabila diuji, iaitu kesabaran. Kesabaran itulah yang diberikan oleh para rasul sehingga dia diangkat martabatnya itu untuk menyelamatkan ummah daripada penyelewengan akidah. Jadi pada waktu itu Nabi Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dia kerana iri para saudara-saudaranya atau adik-beradiknya iri akan kepada dia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menguji dia, ya. Allah bukannya melindungi, diselamatkan, dia punya tak, diuji dengan perkara yang lain. Ya, dengan perkara yang lain sehingga Yusuf alaihissalam ini dia diuji dengan lebih berat lagi. Diuji dengan lebih berat, maksudnya dia macam dipenjarakan sehingga dia dituduh dengan difitnah, Masya Allah, lebih daripada itu, ya, yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Di samping itu ada juga perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala melekat kepada segolongan kaum beriman yang keluar daripada istana-istana megah menuju sebuah gua Al-Kahfi. Kahfun tu artinya gua, tuan-tuan, ya. Al-Kahfi tu orang-orang gua, ya. Kemudian Allah memelihara dan menjaga mereka, bahkan mengabdikan kisah mereka ini dalam kitab suci Al-Quran. Ini yang kenapa dikatakan Ashabul Kahfi ini, 9 orang ini, dia mendapat perlindungan oleh Allah SWT. Allah kata, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka di antara pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan dan hidayah kepadanya. Ni berlaku dekat mana? Dekat sebuah negeri yang bernama Antioquia. Sekarang negara ni dah tak ada dah tu. Ya, negeri Antioquia. Yang dikuasai oleh seorang raja yang zalim. Raja zalim ni maknanya apa, tuan-tuan? Orang yang tak ikut kata daripada raja tersebut, maka dia akan dituduh khianat. Dia akan dituduh sebagai
orang yang menentang raja. Ni ya disebut dalam bahasa Arab iaitu Dikianus. Dikius atau Dikianus tu kan. Ini yang berlaku ya. Dan para pemuda-pemuda ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan kepada dia iman yang kuat, maka dia tidak boleh tunduk dengan apa sahaja yang disebut oleh raja tersebut, walaupun dia akan mendapat hukuman yang berat oleh Raja Dikianus tu. Mana boleh kalau misalnya perkara itu dah melibatkan kepada akidah, melibatkan kepada pegangan, ya, pegangan agama, ya, agama samawi pada waktu itu, dan dia mengatakan bahawa Allah, tak mungkin aku tunduk kepada orang yang dia mengaku dia ini lebih hebat daripada Tuhan. Dia yang boleh menghidupkan, dia yang boleh menentukan qada dan qadar. Aku tidak akan boleh beriman dengan mereka. Aku tidak akan boleh percaya dengan mereka dan aku tidak akan boleh tunduk dengan mereka. Ini yang ada pada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini. Sebab ini Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan. Dia katakan ini adalah pemuda-pemuda yang beriman, yang kental imannya, dan dia telah membawa hidayah, dan dia telah membawa agamanya walaupun orang tak terima. Orang tak terima pada waktu tu. Dan hanya beberapa orang sahaja pemuda yang mereka ini berpegang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala lindungi mereka di sebuah gua, nak menunjukkan bahawa kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tu mengatasi kuasa makhluknya. Ini tuan-tuan. Ini diceritakan dalam Al-Quran. Begitu juga berlaku perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran tuan-tuan, yang paling banyak sekali kisah berkaitan dengan para nabi dan rasul itu Nabi Musa. Daripada dilahirkan Nabi Musa ni tuan-tuan, kemudian diceritakan Nabi Musa ini, mereka ni berhadapan dengan bagaimana hidupnya. Dia berjumpa dengan Nabi Yaqub, dia jumpa dengan Nabi Harun, dengan kaumnya. Yang the real story, cerita berkaitan dengan Bani Israel ini, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Watak Bani Israel tu kita boleh kenal macam mana, iaitu bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Banyak cerita berkaitan dengan kedudukan Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran. Paling banyak disebutkan ya dalam Al-Quran tu berkaitan dengan para nabi itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad ada tapi tak banyak. Dan Nabi Muhammad ini banyak disebut ceritanya itu berkisar berkaitan dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat. Itu dia. Sebab apa Al-Quran ini diturunkan oleh Nabi Muhammad itu, dia ada berkaitan dengan 3. Pertama berkaitan dengan akidah, ya, iaitu pada peringkat awal diturunkan Al-Quran. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ibadah. Ibadah ini sebagai saluran kepada umat Islam, ya, bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Itu ibadah. Tadi akidah untuk mengenal Allah. Dan nak kenal Allah macam mana? Kena ada salurannya, iaitu cara dengan ibadah. Yang ketiga, tasliyah. Tasliyah ini adalah hiburan atau diberikan supaya memberikan kekuatan kepada Nabi SAW apabila dalam keadaan dia tension. Nabi ni kadang dia merungut, kadang Nabi ni dia rasa sedih. Kenapalah begitu besar sekali dugaannya? Maka Allah SWT mengkisahkan ya bagaimana orang-orang soleh sebelummu wahai Rasulullah
para nabi dan para rasul sebelummu ya Rasulullah, yang mereka pun menerima dugaan dan juga ujian yang besar seperti apa yang kamu terima. Ini macam cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Sulaiman, ini ataupun apa namanya af'adul ukhdud, ya, orang-orang yang apa, orang-orang soleh yang pernah dianiaya oleh golongan-golongan orang yang zalim pada ketika itu, sepertilah Ashabul Kahfi ini, tuan-tuan. Ini ceritanya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu, ya, berkaitan dengan fallahu khairun hafizah. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik pelindung. Ini terhadap Nabi Musa alaihissalam. Okay. Contoh teladan kita dapat fenomena pemeliharaan Allah sekarang ini adalah pelindungannya terhadap Nabi Musa alaihissalam. Tatkala kamu menyebutkan Nabi Musa alaihissalam, kamu mesti mengingati sebuah sikap keberanian dan kejujuran yang telus. Kamu juga mengingati kekuatan dan keagungan, dan kamu juga mengingati pengorbanan dan kesukarelaan. Ini dia. Ya, bagaimana kedudukan Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa adalah seorang nabi yang berani dan jujur. Suara yang lantang, badannya gagah. Itu Nabi Musa alaihissalam. Sebab yang dia hadapi pun orang yang mengaku dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, kata Musa tu. Anak-anak apa kata apa? Kata Firaun, dan aku adalah Tuhanmu yang tinggi kedudukannya. Ya Allah. Suatu ketika Firaun bermimpi bahawa dia melihat percikan api yang muncul daripada Baitul Maqdis di Palestin. Lalu percikan api ini bergerak menuju ke Mesir. Kemudian dia membakar semua istana di Mesir. Maka di pagi harinya dia pun keluar dengan penuh kegusaran dan duka cita dan mengumpulkan semua tukang sihir, ahli pendukun, ahli nujum dan ahli perbintangan ni, semua pakar-pakar yang boleh ada firasat dikumpulkan. Jadi Firaun ni, tuan-tuan, dia bukannya dia mencari orang-orang yang pakar dalam bidang apa namanya akademik ataupun benda-benda yang fakta tak. Tapi dengan benda-benda yang mistik pun dia menguasai juga, tuan-tuan. Semua orang-orang sihir, ahli nujum dan sebagainya itu di bawah kekuasaan dia. Diberikan kedudukan, diberikan harta, diberikan jawatan yang tinggi supaya kepentingan dia. Ini dia. Itu adalah apa namanya yang dilakukan oleh Firaun. Firaun ni kalau ikut sejarahnya, dia ada namanya kerajaan Ramsis, raja-raja Mesir. Dan Firaun itu adalah Ramsis yang ketiga. Itu banyak tu sampai Ramsis ke berapa, 17 ke 18. Itu nama. Kalau yang perempuannya Cleopatra, kalau yang lakinya Ramsis. Itu ikut sejarah kuno Mesir, ya. Tuan-tuan. Jadi dia kata apa? Kemudian lalu dia memaparkan apa yang dia lihat dan mimpinya semalam. Waktu malam dia tengok kan, ya pasal ni, mimpi, ya. Pada waktu itu ada apa namanya api yang muncul daripada Palestin, daripada Baitul Maqdis. Kemudian percikannya itu dia menuju sampai ke Mesir. Ya, Mesir ni tempat kuasa dia. Aduh, macam mana ni? Dan percikan itu apakah tandanya ini? Jadi dia ni berkatalah, dikumpulkan oleh
orang-orang ahli nujum tu. Ya. Dan mereka semua sepakat mengatakan bahawa seorang anak lelaki daripada Bani Israel akan menghancurkan singgasana dan tahta Tuan serta semua yang Tuan miliki dan mengakhiri kekuasaanmu. Sekali dia tengok benda tu kan, dia bagi tahu. Ahli nujum lah yang bagi tahu ni. Tukang sihir tu dia buat benda-benda yang ini je untuk sihir orang. Tapi ahli nujum dia kata apa? Oh, ini astronom. Dia kata, Tuan, apa firasat yang saya dapat? Percikan itu, ya, bunga api yang keluar itu ibarat seorang bayi. Dan bayi ini, dia kata percikan itu sampai ke negara Mesir dan dia membakar ke Mesir. Maknanya sekarang Tuan ni menjadi ketua, menjadi pemerintah, menjadi penguasa dekat Mesir. Suatu masa nanti apabila anak ini dia dah membesar, maka dia akan menghancurkan kerajaan Tuan. Tuan akan musnah. Dia dah dapat macam tu kan. Dia dapat macam tu sekali. Apa lagi marahlah Firaun. Apa yang berlaku, yang apa yang dicakap dengan apa? Dengan ahli nujum ni, ya. Dia dukun-dukun ni dia faham, dia kata, baiklah saya akan buat tindakan. Tu. Maka dia pun mengeluarkan sebuah perintah yang sangat kejam, iaitu membunuh setiap bayi lelaki yang baru lahir supaya dia tetap dalam singgasana dan tahtanya serta mengukuhkan kekuasaan dan pemerintahnya. Inilah yang berlaku. Dalam Al-Quran diceritakan macam tu kan. Semua anak-anak kecil yang baru lahir, ya, yang ada dekat Mesir, semua atau dalam kekuasaannya, dia tahu dia ada anak lelaki, bunuh. Ada lelaki, bunuh. Sampai sebab dia takut nanti dia hilang kuasa. Akhirnya bala tentera dan perisiknya mulai bertebaran dan menyelinap di setiap sudut kota untuk membunuh anak-anak lelaki yang baru lahir. Yang sebenarnya bayi tersebut tidak berdosa dan tidak bersalah. Mereka membunuh setiap anak lelaki yang baru lahir daripada Bani Israel sehingga darah mengalir tanpa henti dan bergelimpangan jiwa-jiwa suci berkelana menuju hadrat ilahi mengadu nasib mereka. Itulah tuan-tuan, ya, kekejaman yang berlaku, yang dilakukan oleh Firaun. So, ini memang kata ini secara barbarian lah, maknanya memang kejam sekali. Tidak boleh ada orang yang mengatasi kedudukannya. Pada saat yang gawat ini Nabi Musa AS dilahirkan. Ya Allah, mengapa dia tidak dilahirkan sesaat atau setahun sebelum dikeluarkan surat arahan perintah daripada Firaun tu? Hari dalam masa yang sama perintah untuk bunuh bayi-bayi, waktu itulah Nabi Musa dilahirkan. Jadi macam mana caranya? Ibunya, ya, orang yang beriman pastinya nak menyelamatkan Nabi Musa. Caranya kalau contohnya dia jaga nak selamatkan, takkan dapat selamat. Sebab apa? Sebab kalau misalnya anak lapar, mesti dia nak susu. Kalau dengar suara anak yang nangis, dah pastilah kena tangkap. Jadi dia hanyutkan Nabi Musa. Dan pada waktu itu ibu Nabi Musa, dia hanya boleh meminta pertolongan daripada Allah. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Ini antaranya, ya, dia kata aku hanya berlindung kepadamu ya Allah sebaik-baik pemelihara, sebaik-baik pelindung. Dan tidak ada yang lebih baik yang dapat menyelamatkan anak aku ini. Itu tuan-tuan. Ya, apabila dia yakin dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah lah sebaik-baik pelindung. Tuan. Iman, akidah itu kena ada kuat. Ya Allah, siapakah yang akan melindungi anak kecil ini padahal ratusan bahkan ribuan anak kecil seperti dia sudah terbunuh akibat kebengisan Firaun, akan tapi perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala-galanya. Ya. Cuba kalian dengarkan kisah menarik tentang Nabi Musa AS dengan Firaun ini
Betapa indah, menarik, mengharu dan sangat menakjubkan pemaparan dalam kisah ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Tasimim dalam surah Al-Qasas. Ya, surah Qasas ni makna surah cerita kisah-kisah para nabi. Tilka ayatul kitabil mubin natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun inna fir'auna ala fil ard. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata daripada Allah. Kami membacakan kepadamu sebahagian daripada kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Fir'aun telah membuat sewenang-wenang di muka bumi. Siapa sangka Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam yang nak dibunuh oleh Fir'aun itu dihanyutkan di dalam kotak, iaitu mengalir di sepanjang Sungai Nil. Kemudian sebab tu Sungai Nil dikatakan sungai berkah, sebab sungai yang dihanyutkan daripada apa jalannya itu, dia maksudnya berapa jauh perjalanan tu. Kalau contohnya daripada daripada Palestin, maknanya dia akan pergi ke Sungai Furat dan jatuh ke bawah ke Sungai Nil tu. Jauh tu, maknanya dia pergi ke mana? Dia pergi ke atas tu, pergi ke Jordan, lepas tu dia akan pergi ke ke Yaman, Libya, tu sampai ke bawah, sampai ke Sungai Nil, daripada Libya lepas tu sampai ke Sungai Nil. Itu kawasan situ Ardus Syams. Ardu Palestin, Syams ni bukannya Palestin sekarang, itu kecil, besar dulu. Ardus Syams tu, Ardutin tu besar. Termasuk Jordan apa semuanya, itu besar. Itu kawasannya. Artinya daripada situ jauh di sepanjang sungai dialirkan sungai dihanyutkan Nabi Musa itu sepanjang Sungai Nil. Sepanjang Sungai Nil sampailah ke Mesir. Itu tuan-tuan, sampailah ke Mesir. Mesir itu di penghujung Sungai Nil. Subhanallah. Sebab itu dikatakan sungai ini antara sungai yang berkah. Tidak akan terputus dia punya airnya itu. Sebab pernah pernah dihanyutkan Nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuan-tuan. Jadi itu yang pertama. Dan kita tak sangka pun macam mana pada ketika itu isteri Nabi Musa pula yang menjaga. Maknanya bayi itu selepas diselamatkan oleh isteri Nabi Musa, dia berada dekat dalam istana. Itu. Dia bunuh semua bayi-bayi yang ada kat luar, dekat dalam istana ada. Di dalam istana dia ada bayi pula. Itu dia, tuan-tuan. Itu selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Okey, sedikit lagi. Sesungguhnya Fir'aun benar-benar angkuh dan sombong, padahal dia sama sekali tidak mempunyai alasan untuk berlaku sombong, dan dia menjadikan penduduk negeri itu berpecah-pecah. Sebahagian mereka yang kuat menindas sebahagian yang lain, yang lemah. Dia menyembelih anak-anak lelaki mereka. Itu tadilah, bayi-bayi. Dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Fir'aun itu benar-benar termasuk orang-orang yang membuat kerosakan. Hingga Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam Al-Quran, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la taqafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke dalam sungai, dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih.
kerana sesungguhnya kami akan mengembalikan Nabi Musa itu kepadamu, iaitu kepada ibunya, dan menjadikannya salah seorang daripada para rasul. Ini dia tuan-tuan. Maha suci Allah, Allah tidak berkata kepada ibu Musa, kalau kamu berasa khawatir terhadapnya, pelihara dan jagalah dia. Tetapi dia katakan, lemparkanlah ia masuk ke dalam sungai. Manusia kalau sudah takut terhadap sesuatu, maka dia akan semakin tekad untuk memelihara, menjaga dan menyembunyikannya. Tapi Allah menghendaki agar Musa AS kelak merangi Fir'aun. Sejak daripada awal permulaan dan pertumbuhannya, maka lemparkanlah ia supaya dia mendapat perlindungan secara langsung daripada Allah SWT. Tinggalkanlah ia supaya ia terus mendapat pemeliharaan daripada Allah SWT. Dan berlepas tanganlah kamu daripadanya. Sesungguhnya Allah Maha Pemelihara dan dialah yang akan menjaganya. Ini tuan-tuan. Maknanya pada waktu ada wasilah. Ibu Musa alaihissalam apabila dia nak melemparkan dalam kotak, nak dihanyutkan di atas sungai itu ada wasilah Allah. Wasilah ibunya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keyakinan kepada diri ibu Nabi Musa itu, iaitu sebaik-baik cara adalah engkau meminta perlindungan daripada Allah. Itulah caranya. Sebab memang tak selamat, tuan-tuan. Kalau dekat mana-mana semua tak selamat. Tenteranya semua dia akan berjaga tiap siang dan malam. Jadi itulah kaedahnya yang dilakukan, dan balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada ibu Nabi Musa itu sudah pasti bahawa anak yang suci, anak yang tidak bersalah ini, dia akan kembalikan lagi kepada ibunya setelah dia dah dewasa. Dan apabila Nabi Musa itu dia dah sampai ke istana Nabi Fir'aun, maka Allah SWT akan memberi, inilah sebenarnya jalan. Apabila Nabi Musa dia dah sampai ke istana, maknanya itulah sebenarnya jalan dan cara untuk Nabi Musa itu sampai kepada istana Fir'aun, memberi dakwah kepada kepada Fir'aun, bagaimana cara untuk mengatasi keegoan Fir'aun itu, tuan-tuan. Tapi bukan senang-senang. Apabila Nabi Musa tu nak sampai ke istana, dia dilantik dulu sampai umurnya menjadi seorang rasul. Dia ada pengikutnya, iaitu Nabi Harun. Dilengkapkan juga dirinya dengan kekuatan, dia belajar dengan Nabi Yaqub. Itu tuan-tuan. Ya. Dan kemudian dia berjumpa dengan Nabi Khidir. Biar bukan setakat nak jumpa macam itu saja, dengan banyak ilmu yang perlu dia pelajari, dan ilmu berkaitan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu firasat. Ya, seperti apabila Nabi Musa itu dia rasa bahawa dirinya itu apa-apa dia nak, Allah dah berikan wahyu kepadanya, kan? Akan tetapi Allah beritahu kepada Nabi Musa bahawa ada orang yang lebih bijak daripada kamu. Yang kamu tidak boleh hanya berkata bahawa kamulah orang yang hebat. Tak ada. Ada orang yang lebih bijak daripada kamu. Dia pergi dengan siapa? Dengan pembantunya. Ya. Dengan pembantunya pada waktu itu berjumpa dengan Nabi Khidir dekat mana? Dekat antara dua Marajal Bahraini Yaltaqiyan, iaitu pertembungan di antara dua laut. Pertembungan di antara dua laut ni maksudnya, tuan-tuan, kalau cari dekat dalam YouTube apa ada, satu laut ni tu warna hitam, satu lagi lautnya warna biru. Dan dia apabila bertembung dekat situ, dia tidak bercantum. Lautnya tidak bercantum. Sebenarnya laut itu dah diciptakan oleh Allah SWT. Tapi nak mengatakan sejarah di antara pertemuan pertama kali Nabi Musa dengan Nabi Khidir berjumpa, iaitu di pertemuan dua laut situ, tuan-tuan.
Itu tuan-tuan. Ada kisahnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya memuliakan dua orang rasul apabila berjumpa, iaitu dekat pertembungan dua laut itu. Subhanallah. Jadi itulah tuan-tuan yang Allah SWT sedikit berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Kalau diikut kat sini panjang lagi kisahnya, insya-Allah nanti kita akan sambung lagi ya perbincangan kita berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Nabi Musa sehingga dia dapat berjumpa dan juga dia berdakwah kepada Firaun yang menganggap dirinya itu sebagai Tuhan. Jadi insya-Allah Subhanahu Wa Taala ya perbincangan kita, semoga apa yang dapat kita peroleh dari pagi ini memberikan lagi ya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lagi dah dekat-dekat dah dengan bulan Ramadan. Minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan, kesihatan, ya, berdoalah banyak-banyak supaya kita dapat merasakan dan menjiwai bahawa ya Allah, semakin hampir bulan Ramadan ni, semakin bunga orang yang kata, semakin kita mengharap-harap ya selama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad hadal muttaqun. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma annal haqqa haqqa wa zin tibaa wa annal batila batila wa znajnabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.